Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambung. Okey, hari tu kita sepanjang minggu kita dah pergi kepada indefinite integral. Kita dah pergi kepada kalau kita ada y, pergi ke dy dx, kita panggil differentiation kan. And then the reverse process daripada first derivative nak pergi ke y, kita panggil sebagai integrate. So maksudnya integral lah. Okay, so now itu sahaja untuk yang syllabus kamulah. Okay, setakat itu. Okay, so now sekarang ni kita pergi kepada definite integral. Okay, selama ni kalau kita pergi kalau kita sepanjang minggu ni kita pergi kepada indefinite integral. Indefinite integral, let's say lah kalau kita ada ax plus b dx. So bila kita integrate, dia akan jadi ax, okay, kuasa 1 kan yang ni. So dia akan jadi 1 tambah 1 kuasa 2 bahagi 2. Tambah dengan yang ini di sini ada x kuasa kosong. So x kuasa kosong adalah kalau kita integrate dia akan jadi x kuasa 1. So bx, okay, power of 1 divided by 1 plus c. So dia akan jadi kat sini ax squared over 2 plus bx plus c. Okay, tapi sekarang ni okay, kalau kita letakkan nombor, okay, let's say lah sekarang ni yang ni tak ada nombor kan, tak ada upper limit, okay, tak ada upper limit, tak ada lower limit. Okay, dalam definite integral kita akan letakkan limit lah, maksudnya upper limit dan lower limit. So dan juga dalam topik ni juga, dalam subtopik indefinite integral juga, kita akan terus pergi kepada apakah application of definite integral. Okay, kenapa kita kira definite integral tu? Okay, alright, so now okay, yang ni memang wajib tambah C lah, sebab kita tak tahu nilai y. So disebabkan benda ni kita nak cari equation of y. Okay, so now berbeza dengan definite integral. Okay, dalam definite integral yang macam ni contohnya, okay, BA, let's say lah ax plus b dx. Saya introduce dulu apakah definition of setiap bahagian dalam ni lah. Okay, yang ini dalam ni equation. Okay, ds ni adalah with respect to x, maksudnya semua variable yang ada x tu kita akan tambah satu kuasa dia. Okay, and then macam biasalah kita ikut proses of first integral. Okay, yang first ni b, okay, b ni kita panggil b ni kita panggil sebagai upper limit. Okay, yang bawah ni kita panggil sebagai lower limit. Okay, so now kalau awak nampak macam ni, maksudnya kita sedang mencari nilai lah. Okay, sebab kita akan masukkan nilai dan sebagainya. Lepas awak akan nampak. So atas ni kita panggil sebagai upper limit, yang bawah ni kita panggil sebagai lower limit. Okay, alright, next. Okay, so yang ni settle lah, ni tak ada masalah. So kat sini ni kita panggil sebagai indefinite integral. Okay, ni adalah indefinite integral sebab dia tak ada upper limit. Okay, dia tak ada upper limit, tak ada lower limit, tak ada. So bila dia tak ada, maksudnya kita panggil sebagai indefinite integral, dan dia mesti bila kita dah integrate tu ada plus c. Okay, so y, okay, apa-apa maksudnya gx, yang ni first integral kan, mesti kena tambah c. Tapi kalau dalam definite integral yang ada upper limit, yang ada lower limit, okay, so kita mesti kita masukkan nilai dan tidak ada c lah. Okay, contohnya, okay, kita dah integrate ni, ini adalah hasil integrate. So kita akan letak dulu GB, substitute B, tolak dengan G yang kita dah integrate tu, kita substitutekan nilai A, tak ada C. Okay, so this is the rule. Okay, so kita tengok example terus, example 1. Okay, so now sekarang ni kat sini dia bagi tahu, okay, integrate, cari definite integral bagi 1 sampai negatif 1 lah. So this one is upper limit, this one is lower limit for x squared dx with respect to x. So kita akan buat, okay, first kali kita akan integrate. So dia akan jadi x kuasa 3 bahagi dengan 3. Okay, so kita akan buat macam ni. This one is upper limit, this one is lower limit. So tadi tu maksudnya instead of kita letak BA, kita letaklah dia punya value. Yang ini upper limit dia 1, lower limit dia adalah negatif 1. So now kalau kita ikut pula, okay, rule yang ini, kita akan masukkan 1 ke dalam sini, tolak dengan negatif 1 ke dalam equation ni. So kita akan buat 1 kuasa 3 bahagi dengan 3. Okay, tolak dengan
Okey, so nilai satu negatif 1 kuasa 3 bahagi dengan 3. So kita akan masukkan nilai 1 ni masuk ke dalam sini, dapat yang ini. Okey, tolak dengan negatif 1 masukkan dalam equation bahagi 3, kita akan dapat hasilnya lah. So bila kita tekan kalkulator 1 kuasa 3 per 3 1 per 3 tolak dengan negatif 1 kuasa 3 per 3, kita akan dapat, okey, kita akan dapat 2 per 3. Okay, so this is the value. Okay, so dia tak susah pun. Okay, alright. So kita dah dapat example 1. Kita pergi kepada example 2. Okay, sama juga. Okay, so now dia suruh kita integrate yang ini. Okay, so dx, okay, with respect to x, untuk upper limit dia 2 dan 1. So first jangan lupa integrate. So integrate dulu. Okay, x kuasa 2 akan jadi x kuasa 3 bahagi dengan 3 ni dah ada asal kan. So 3 jangan lupa bawa turun bawah. Okay, so tambah dengan 3 x kuasa 1 asalnya, dia akan jadi kuasa 2 bahagi dengan 2. Okay, tambah dengan yang ini ada x kuasa 0, dia akan jadi 5x kuasa 1. Okay, so macam biasalah. Okay, masukkan 2, 1. Alright, so dah siap integrate. So maksudnya sekarang we are planning to substitute the value for upper limits tolak dengan lower limits. So it will be 2 power of 3, okay, divided by 3 times 3, 9, plus 3 times 2 power of 2 divided by 2, okay, plus 5. Alright, times 2. Boleh? Alright, so dah settle yang ini. Jangan lupa kita ada lagi satu value. Okay, tolak dengan, alright, yang ini. Masukkan pula 1. Ni dah settle untuk 2 2 ni dah settle. Sekarang nak masuk 1. So masukkan 1 ni, ke dalam semua equation yang ada x ni. Okay, so semua yang ada x kita masukkan 1 kuasa 3 bahagi dengan 9 tambah 3 per 2 darab dengan 1 kuasa 2 tambah dengan 5 darab 1. So kita tekanlah kalkulator. So yang ini kita akan dapat 8 per 9. Okay, 8 per 9. Sekejap kita kira. Oh, sorry. Kalkulator. Tolak 119 bahagi 18. Okay, so yang ni kita dah hasil kira lah semua. So first, okay, kira satu-satu lah. Yang ini kita dapat tambah semua ni, kita akan dapat 152 per 9. Tolak dengan yang ini, kita tambah semua hasil ni, kita tolak lah. So kena kira satu-satu, baru kita akan dapat jawapan. Okay, so macam ni lah dia punya jalan kerja untuk example 2. Alright. Okay, so now kita pergi kepada example 3. Okay, ni kalau nak salin pause dululah. Alright. Okay, so saya padam untuk yang ini. Kita pergi kepada example 3. Okay, example 3. Okay, di sini macam biasa first step adalah kita integrate dulu. So dia akan jadi 2x tolak 7. 4 akan jadi tambah 1 lah, akan jadi 5. Okay, bahagi dengan 5 ni jangan lupa bawa turun bawah. 5 darab. Okay, so kita integrate pula dalam ni. Jangan lupa dalam ni kita kena integrate lagi sekali. Kita akan dapat 2. Alright. So sini 10 lah So kita macam biasalah 4, 2. So jangan lupa substitute. Okay, ini adalah indefinite integral. So 2 darab 4 tolak 7. Okay, kuasa 5. Bahagi dengan 10. Okay, tolak dengan 2 darab 2. Okay, tolak dengan 7. Okay, kuasa 5 bahagi dengan 10. So kena kira satu-satu. Kira dulu yang ini. Okay. Okay, kita asingkan lah. Yang ni adalah untuk yang 4 tadi tu. Yang ni kita substitute 2 Okay, so yang ni akan jadi 8 tolak 7. Akan jadi 1. So 1 per 10. Tolak dengan, okay, so sini 4 tolak 7. Jadi negatif 3. So negatif 3 kuasa 5. Okay, so kita kira lah. Okay,
negatif 5, okey, kuasa 3. Akan dapat negatif 125. Okey, negatif 125 per 10. So, dia akan jadi kat sini. Jawapan dia adalah 1 tolak 125 jadi 126 per 10. So, ni jawapan dia. Okay, so senang. Tak ada masalah. So, first integrate. And then keduanya adalah kita substitute upper limit. Okay, tolak dengan substitute lower limit. Okay, seterusnya. Okay, sekarang ni yang ini adalah basic of, ni lah. Basic of definite integral.